الكافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألوا 4 خصال عن عمره فيما أفنى عن جسده فيما أبلى عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه عن علمه فيما فعل به. Yang bermaksud tidak akan berganjak dua tapak kaki manusia pada hari kiamat, yakni tidak ke syurga dan tidak ke neraka, sehingga mereka selesai disoal siasat oleh Allah 4 perkara. Pertama ditanya umur kita, kedua ditanya tentang tubuh badan kita, ketiga ditanya tentang harta kita, yang akhir sekali ditanya tentang ilmu yang kita pelajari, yakni amal ataupun tidak. Tuan-tuan imam, saf kepimpinan masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk datin, haji-hajah, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk ni sepatutnya saya bawa di hujung ceramah saya lah. Bila saya bawa tajuk ni, maksudnya tajuk di penghujung lah. Setelah kita bincang semua bab harta, maka bagaimana nak bertaubat daripada harta-harta haram. Tapi saya ingat saya nak bawa awal sikit lah. Kau esok lusa yang mati kan, tadi tak adalah saya terkilat. Dalam jalanan tadi pun ada satu aksiden, mati apa yang menunggang motosikal tu. Allah Akbar. Jam teruk, saya ingat tak sempat ni dalam jam. Alhamdulillah sempat sampai. Itu yang kata lambat sikit tu. Tapi saya nampaklah jenazah tu diangkat daripada tengah jalan tu ke tepi jalan tu. Budak-budak muda, tak tahu apa sebab, mungkin dia menunggang motosikal, tak pastilah apa. Tapi sekejap je nyawa Allah Ta'ala nak ambil di mana saja. Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mati yang cuba engkau lari daripadanya, engkau pasti akan berjumpa dengan mati. Kita cuba nak lari, qul innal mauta allazi tafirruna minhu, kita cuba nak larilah macam-macam, hatta masuk bilik kebal. Fa innahu mulaqikum, mati itu tetap akan berjumpa dengan kamu tetap akan berjumpa dengan mati. Tak boleh lari, tak boleh lari. Jadi kita persiapanlah untuk menuju kematian. Dah mati tak boleh nak buat apa. Sampai kita dah mati pula kita merayu kepada Allah pula nak kembali ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, aku dah tengok apa yang berlaku di akhirat ni. Aku dah dengar apa yang berlaku di akhirat ni. Kembalikanlah aku ke dunia semula. Sampai akhirat nak kembali ke dunia, tak boleh lah. Sekali saja di dunia, sekali saja di sini ya. Gagal di sini, gagallah di akhirat. Berjaya di sini, berjayalah kita di akhirat. Sebab tu kita kena sentiasa beringat hidup ni hanya sekejap saja. Jadi pastikan seluruh umur kita, tubuh badan kita, harta-harta kita digunakan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada umur, ada masa, ada peluang, ada ruang. Guna masa peluang untuk mencari pahala. Ada tubuh badan, kekuatan, kesihatan. Guna tubuh badan ini untuk mencari pahala di sisi Allah. Ada harta, ada saham, ada emas, ada tanah, ada rumah, ada kereta. Guna semua harta ini untuk mencari pahala di sisi Allah. Sebab dunia ni adalah mazra'atu lil akhirah. Apa yang ada di dunia ini adalah jambatan untuk kita ke akhirat. Cuma bagaimana kita ubah apa yang ada di dunia ini menjadi sumber pahala kepada kita di akhirat nanti. Sebab semua bukan milik kita, milik Allah.
Mana milik kita, semua milik Allah, tak ada. Tapi kita nak gunakan yang dipinjamkan kepada kita itu mengikut ketetapan Allah, dan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu. Kita nak tuai di akhirat. Jadi apa yang kita tuai bergantung kepada apa yang kita tanam di dunia. Buahnya, hasilnya, kualitinya di akhirat kita boleh tengok. Tapi bagaimana kita tuai, kita jaga, kita semai adalah di dunia ni. Jadi kita kena faham dunia adalah jambatan untuk kita ke akhirat. Tapi jambatan macam mana, kesudahan macam mana, keberhasilan macam mana, terserah kepada kita atas muka bumi inilah. Kita yang menentukan. Jadi pilihan raya tu bukan setiap 5 tahun sekali. Pilihan raya itu setiap hari. Wasyamsi wa duhaha, wal-qamari idza talaha, wan-nahari idza jallaha, wal-laili idza yaghshaha, والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Jadi pilihan tu setiap hari kita pilih. Satu kajian menunjukkan bahawa kita buat pilihan setiap hari 200 ke 250 keputusan. Setiap hari kita buat pilihan 200 ke 250 keputusan setiap hari. Dan kita yang memilih ke syurga atau ke neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada kamu, kata Allah, jalan kebaikan dan jalan kefasikan, jalan kerosakan, jalan pahala, jalan dosa, jalan taat, jalan maksiat. Aku ilhamkan kepada kamu setiap hari, setiap hari. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang memilih, yang membuat keputusan untuk menuju jalan pembersihan, jalan ketakwaan, jalan pahala, jalan keredaan, jalan ketaatan, jalan menuju syurga. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah Allah Ta'ala guna perkataan celaka tu, dan celakalah orang yang memilih, yang membuat keputusan jalan kemaksiatan, jalan kemudaratan, jalan kedurhakaan, jalan maksiat, jalan dosa, yakni akhirnya jalan menuju neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. So it is our choice. It is our choice. Tak boleh kita salahkan Allah di akhirat. Tak boleh kita salahkan orang yang kita turut, orang yang kita pilih, orang yang kita taat. Tak boleh. Kita sendiri di akhirat pun kita seorang-seorang diri aja. Ni ayat Quran surah Maryam. Saya lupa ayat tu, tapi saya ada nota sikit. Kita dengan Allah Ta'ala seorang diri di akhirat. Dengan surah Maryam ni Allah Ta'ala sebut, tak ada anak, ada anak pun tak boleh bantu, ada isteri tak boleh bantu, ada suami tak boleh bantu. Memang kita seorang diri aja di akhirat. Mana ayat tu? Allahu Akbar kabira. Tak jumpa dekat wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan mereka masing-masing akan datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan seorang diri. Menghadap Allah Ta'ala itu seorang diri. Di surah Maryam disebut. Ini kita, diri kita lah. Beringatlah. Baik, jadi kita nak masuk dalam bab taubat harta haram, insya-Allah. Sebab harta haram taubatnya tidak akan diangkat dengan istighfar. Sebab harta haram melibatkan dosa dengan manusia. Ada berapa semua dosa dengan manusia? Ada berapa semua dosa dengan manusia? 5 semua dosa dengan manusia. Oi, banyak ustaz. Banyak ah. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Ini sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada 5 dosa dengan manusia. Dah taubat ke tidak kita dosa dengan manusia ni? Nak kena simak. Sebab dosa ada 2 jenis, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah satu hal, dosa dengan manusia pula satu hal. Dosa dengan manusia dipecah 5. Daripada 5 tu kita akan bincang hari ni taubat dosa yang ketiga, dosa harta haram.
qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kita ingat kita dah taubat, rupa-rupanya banyak betul dosa dengan manusia. Ada 5 jenis. Dan ingat bukanlah mana-mana kitab fiqh pun dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan istighfar, dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Itu pentingnya ilmu. Walaupun kita sembahyang banyak rakaat, walaupun kita bersedekah berpuluh-puluh juta, walaupun kita pergi haji, pergi umrah berpuluh-puluh kali, walaupun kita puasa Senin Khamis, kemudian tak cukup, ambil pula puasa Nabi Daud, selang hari puasa, kuat betul kita buat amal ketaatan, tapi kita tak bertaubat daripada dosa-dosa kita, dan kita tak tahu pun macam mana nak taubat dosa dengan manusia. Disebutlah hadis sahih tu, walaupun kita banyak sedekah, walaupun kita banyak buat amal soleh, amal ketaatan, tapi kalau lidah kita ni menyakiti jiran, kita tetap ke neraka jahanam. Itu dosa dengan manusia ni tak boleh main-main. Kita duk pulun duk balun amal soleh, duk pulun duk balun amal ketaatan. Kita tak jaga hubungan kita dengan manusia, kita tetap dihumban ke neraka jahanam. Waktu Islam ni komprehensif. Hubungan dengan Allah pun kena jaga, hubungan dengan manusia pun kena jaga. Hablum minallah, hablum minan nas. Vertical, horizontal, semua kena jaga. Itulah Islam, sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku telah sempurnakan kepadamu wahai manusia, wahai hamba-hambaku, tentang urusan agamamu. Dan Islam ni dah sempurna. Tak adalah duk kata Islam tu tak cukup, Islam tu ini tak cover, Islam itu tak dapat selesaikan masalah. Tak ada. Islam dah memang satu agama yang sangat sempurna. Kita aja yang tak berpaut, tak bergantung dengan Islam. Kita yang patut berpaut dan bergantung dengan Islam. Kalau kita berpaut dan bergantung lain pada Islam, disebut dalam surah Al-Ankabut tu. Baca surah Al-Ankabut kan, surah labah-labah tu, seperti kita berpaut dengan sarang labah-labah. Ingat, kalau kita berpaut lain pada Allah, kalau kita berpegang lain pada Allah, kalau kita bergantung lain pada Allah, Allah buat perumpamaan seperti kamu berpaut dengan sarang labah-labah. Kuat tak sarang labah? Tak kuat. Aduh, kita teroyong-ayang, tomah aming, sebab kita berpaut salah. Salah tempat kita berpegang, salah tempat kita merujuk, salah tempat. Itu kita teroyong-ayang Allah Ta'ala beritahu, berpaut kepada aku, berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tali yang paling kuat. Tapi kita rasa berpaut kepada Allah itu tak sampailah kita. Kita berpaut dengan manusia, berpaut dengan dunia, berpegang pada harta, berpegang pada pangkat, kuasa, kedudukan. Pada kita semua ni boleh menolong kita. Salah, semua tu tak akan dapat menolong kita. Hanya Allah Ta'ala yang boleh menolong kita. Baik tuan-tuan, sebab tu akidah ni bukan isu main-main. Pegangan kita dengan Allah, tak cukup sebenarnya dengan pegang. Sepatutnya kita merasai hubungan kita dengan Allah. Itu beza akidah, ilmu akidah dengan ilmu hakikat. Ilmu akidah bermaksud kita berpegang aja, berpegang, tapi kita tak boleh rasa. Sebab ilmu hakikat, ilmu makrifat baru ilmu rasa. Ilmu akidah, bab usuluddin, bab tauhid, bab keimanan, bab keyakinan, ini baru kita berpegang. Rasanya ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu sir, ini baru rasa. Saya bagi contoh, Allah Ta'ala itu Maha melihat. Kita mengaji sifat 20, Allah Ta'ala Maha melihat, Al-Basir, tapi kita tak dapat merasa Allah Ta'ala sedang melihat. Itu beza ilmu hakikat, ilmu makrifat dengan ilmu akidah biasa yang kita mengaji. Ini ilmu berpegang, tapi kita tak boleh rasa. Macam kita beli musangking, kita pegang aja musangking, kita tak rasa. Tu Haji beli musangking banyak-banyak ni buat apa? Tak ada apa, nak pegang aja. Tak nak rasa, tak nak rasa. Itu beza dah. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu keimanan dengan ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Kita beli burger, kita pegang aja burger.
Tak nak rasa ke perut? Tak nak makan ke? Tak nak makan. Saya beli ni nak pegang aja. Tak sampai lagi kita tu kepada ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Allah Ta'ala as-sami', kita pegang. Allah Ta'ala Maha mendengar. Tapi kita tak rasa Allah Ta'ala sedang mendengar. Kita tahu, kita berpegang, Allah Ta'ala Al-Alim, Maha mengetahui. Tapi kita tak rasa Allah Ta'ala itu sedang mengetahui segala perbuatan kita. Itu bezanya. Ini nak sampai kepada ilmu hakikat, nak mengaji lagi tuan-tuan. Tapi tak cukuplah ilmu kita dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Tak cukup ni. Tak cukup dengan pegang. Kita kena rasa Allah Ta'ala segala-galanya sekeliling kita. Bahawa kita tahu sebenarnya hebatnya Allah Ta'ala ni. Orang kasih, orang cinta, orang tahu kehebatan Allah Ta'ala ni. Tak ada lah kehebatan lain dunia. Dunia ni dia yang buat. Kita rasa kagum dengan dunia, kagum dengan alam semesta, kagum dengan ciptaan. Tapi yang mencipta tu lebih hebat lah. Sebab tu bila kenal Allah, tak ada apalah yang dunia, tak ada apa. Tapi kalau kita tak kenal Allah, ada masalah kita. Kita rasa ada lebih hebat daripada Allah. Tak ada, sebenarnya Allah Ta'ala lebih hebat. Allah, yang pertama, Ustaz, saya dah menyimpan menabur dalam bank-bank riba. Duit riba tu macam mana saya nak bertaubat? Duit riba, kita ada menyimpan, kita ada melabur, kita ada meletakkan duit-duit simpanan kita dalam bank-bank riba. Jadi interest yang kita dapat tu macam mana kita nak lupus, macam mana kita nak taubat. Sebab duit interest itu tidak akan diangkat taubatnya dengan istighfar. Jadi nak kena tengok semua duit-duit riba yang kita melabur, dekat mana kita melabur pun nak kena ingat, nak kena tahu semua duit riba ni. Jangan ada satu sen pun duit riba itu kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Jangan. Kata Abdul Sattar Quddah, dia kata jangan kamu bawa satu sen pun harta haram itu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan. Kena lupus, nak kena tinggal di sini, nak kena selesai masalah urusan manusia ada di sini. Kalau ada harta haram, jangan sesekali kita bawa sampai ke akhirat. Tu nak kena cek semua harta kita. Harta tipu, harta curi, harta riba, harta rasuah, harta khianat, harta zalim, harta judi, harta aniaya, harta pecah amanah, macam-macam harta kita. Sebab tu penting cari ilmu dulu. Kita cari harta dulu. Dah cari harta tu umbang-ambing, macam mana nak bersih. Sebab harta haram tu kita dah makan. Harta haram tu kita kembang beli harta lain. Harta haram tu kita dah bagi orang. Harta haram macam-macam dah kembang. Sepatutnya harta haram tu tak boleh buat begitu. Tapi kita tak ada ilmu, kita tak tahu. Sebab tu ilmu dulu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa mahukan dunia, cari ilmu. Sebab dunia ni menipu kita, dunia ni lara, dunia ni akan menarik kita melawan Allah Ta'ala. Jadi kena ada ilmu, kata Imam Syafi'i. Duduk atas dunia pun ada ilmu, supaya kita kenal dunia sebelum dunia mengenal kita. Kita ada ilmu, cari dunia, waktu lara kita dengan dunia. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak akhirah juga dengan ilmu. Duk sembahyang tunggang terbalik, hitam dahi-dahi ni, tak ada ilmu sembahyang, tak sah sembahyang. Puasa Senin Kamis, oh nak kerja akhirat ni, tapi tak ada ilmu, tak sah puasa kita. Pergi haji, pergi umrah, oh selalu aku pergi umrah, tiap-tiap bulan pergi umrah, tapi tak ada ilmu, nak kerja akhirat, tak sah umrah kita. Apa pentingnya ilmu? Nak kerja dunia pun cari ilmu dulu, nak kerja akhirat pun cari ilmu dulu. Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa nak dunia dan nak akhirat, dua-dua kamu nak, juga kamu kena cari ilmu. Jadi tak apalah, sekarang ni kita dah telajak, dah telanjur dah. Macam mana nak buat ni Ustaz? Allah Ta'ala Maha Murah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bagi ruang pada kita, setiap kali buka mata tu, bagi peluang dan ruang untuk kita kembali kepada dia. Malam ni tidur tu mati sebenarnya, tahu tak? Tidur tu sebenarnya kita mati.
Dan Allah hidupkan, sebab tu bangun ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukurlah pada Allah Ta'ala hidup lagi, beri peluang untuk hidup supaya kita boleh kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bukan bangun je, obeh, hari ni sedap, sihat molek ni, boleh banyak nak buat. Nak buat apa? Nak buat kembali kepada Allah lah, amal ketaatan. Apa saja kita buat, hatta kita pegang kuasa, pegang amanah pun, gunakan kuasa, gunakan amanah itu untuk ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Barang siapa yang aku bagi kuasa kepadanya di atas muka bumi ini, barang siapa yang aku bagi tempat kepadanya di atas muka bumi ini, barang siapa yang aku bagi dia kepimpinan di atas muka bumi ini, 4 perkara dia kena buat. Pertama, hendaklah ia mendirikan salat dan mengajak orang di bawah kepimpinannya mendirikan salat. Kedua, hendaklah ia menunaikan zakat dan mengajak orang di bawah kepimpinannya, kekuasaannya menunaikan zakat. Ketiga, hendaklah ia mengajak kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan hendaklah ia, keempat, mencegah daripada kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah. 4 perkara. Kamu jadi pemimpin, kamu ada kuasa, kamu ada harta, kamu ada kedudukan, kamu ada status, kamu ada populariti. 4 perkara Allah Ta'ala minta kita buat. Semayang 16 kali. Semayang bukan main-main. Kalau kita tak nampak Allah, kita boleh behave. Kita tak nampak Allah kan, kita tetap semayang, mana kita boleh behave. Jadi bos ada, bos tak ada isu. Ini bos ada baru kerja, bos tak ada kerja. Sebab kita tak dilatih dengan semayang. Semayang, Allah ada ke? Allah tak ada ke? Allah sudah melihat 24 jam. Kalau kata behave diri kita dengan solat, maka automatically kita akan govern diri kita. Bos ada ke? Bos tak ada ke? Amanah, tak amanah ke? Kita tahu. Ini adalah tanggungjawab dengan Allah. Sebab tu semayang dulu. Tapi kita, no, this is your personal matter. I'm a head, I'm a CEO, I don't bother about yourself. You semayang, you tak semayang, it's up to you. No! Quran kata you must ensure your staff, your employee solat. Tapi kita tak hirau. Kita kata, no, this is personal matter. I tak kisah dia semayang. Itu harta syarikat dia lingkup tu. Itu harta syarikat dia buat fraud tu. Itu harta syarikat dia buat lari tu. Sebab kalau tanpa bos, dia boleh buat kerja dengan karut-marut. Dengan bos baru dia boleh buat di mana yang baik. Maka dengan Allah, Allah Ta'ala tu melihat di mana-mana sahaja. Allah itu hebatnya Islam ni. Dia mengajar kita direct, indirect. Yang kedua, koperasi yang saya labur terlibat dengan pinjaman kredit. Jadi kita ahli koperasi. Jadi kita duk melabur dalam koperasi. Ingat, koperasi pinjaman kredit yang buat personal loan. Kalau koperasi yang buat pembiayaan kredit, itu tak isu, itu patuh syariah. Yang buat personal loan, yang buat personal financing, tak ada isu, patuh syariah. Tapi ada koperasi yang buat personal loan, kita mengaji dah, lending and borrowing. Kalau dibayar lebih daripada prinsipal, lebih daripada apa yang dipinjamkan, fahuwa riba, maka ia adalah riba. Dan kita ahli koperasi, kita duk makan dividen. Dividen tu hasil daripada koperasi yang melaksanakan sistem riba. So dividen tu adalah riba. Jadi kita duk makan, walaupun ahli koperasi, kita duk makan dividen riba. Jadi nak taubat macam mana duit riba. EPF, suami saya, isteri saya tak tukar lagi pada patuh syariah. Tuan-tuan, ni saya pun penat ni nak bercakap, tuan-tuan, tolong cek dengan anak, cucu, cicit kita, kaum keluarga kita, tukarlah EPF patuh syariah. Takkan kita nak penci, nak bersara, nak makan harta-harta haram ni. Kita dah pergi masjid surau di ujung usia kan,
Tapi duit EPF suami kita, isteri kita tak tukar lagi patuh syariah. Mana duk bergelombang kita dengan dosa-dosa riba. Tapi tuan dah mula dah mendekati masjid surau. Bukan saya marah, tapi hakikatnya harta haram itu kita belum bertaubat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya terlibat dengan kes penipuan. Macam mana nak taubat? Harta tipu. Banyaklah harta tipu ni. Ada saya satu ceramah di Selayang tu. Saya cerita dah itu kan. Dia jual ubat di Cokit. Dia ni tujuan dia jual ubat di Cokit. Jadi dia nak cari pendapatan sampingan. Tapi ubat yang dijual tu semua ubat tipu. Saya ceramah dekat dia ni kerja kerajaan, satu agensi lah kat Selayang tu. Dia jemput saya ceramah. Lepas ceramah dia tanya, "Ustaz, saya ni," dia tengok umur, tengok tuan dia berumur dah. "Ustaz, saya ni selalu buat benda yang tak baik lah. Ustaz, buat apa? Saya meniaga di Cokit. Hujung minggu satu Ahad. Tapi saya meniaga ubat. Ubat yang saya meniaga tu semua ubat tipu, Ustaz. Macam mana saya nak buat, Ustaz?" Oh, dosa tipu ni masalah lah, kata Ji. Dosa tipu tak akan diangkat dengan istighfar. Dosa tipu tak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Haji kena pulang balik duit tu kepada pemilik asal. Pulang balik, Ustaz. Banyak tahun dah saya meniaga ubat tipu ni. Macam mana saya nak cari? Saya pun tak kenal siapa beli ubat saya. Tipu lah sebab tak ilmu sangat mustahak. Ni cari harta, kerja harta, gila harta, ilmu tak cari. Saya bukan marah dia lah, tapi nak ceritanya macam mana. Haji bersiap siaga lah di pada mahsyar nanti, kerana akan ditolak semua pahala. Siapa yang haji pernah tipu tu, haji tak jumpa cari di dunia ni, semua pahala haji di akhirat akan diambil, diberikan kepada yang pernah haji tipu. Allah, Ustaz, banyak mana pahala saya nak bawa? Ada masalahnya. Satu, banyak mana pahala nak bawa. Yang kedua, apakah amal soleh kita, sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita Allah Ta'ala terima dan menjadi pahala? Pun tak tahu juga, sebab kita tak ada ilmu. Buat sembahyang tak ada ilmu, puasa tak ada ilmu, haji tak ada ilmu, sedekah tak ada ilmu. Kita pun tak tahu amal ketaatan kita Allah Ta'ala terima atau tidak. Masalah. Siapa tahu kat sini banyak mana pahala dia sekarang? Reserve fund untuk pahala. Boleh angkat tangan? Prof, ada 3 kilo pahala? Tak tahu. 5 kilo? Tak tahu banyak mana pahala kita. Sebab amal ketaatan kita buat, kita pun tak tahu Allah Ta'ala terima dia tak. Sebab amal ketaatan dua. Dia panggil babul amal, babul qabul. Babul amal, Allah Ta'ala buka hati kita nak buat amal. Alhamdulillah, syukurlah kita boleh puasa Senin Khamis, boleh sedekah, boleh pergi masjid surau. Itu babul amal. Allah Ta'ala baru buka pintu hati kita nak buat amal. Ada satu lagi, babul qabul, iaitu Allah Ta'ala terima amal ketaatan kita. Bila terima, barulah dia dikira sebagai sah dan pahala di sisi Allah. Masalah saya dah menangis dia dengan saya dah menangis Pak Haji tu. Tipulah orang, tipu. Oh, masalah besar lah, ya Allah, dunia ni takut. Jika saya terlibat dengan miskin cepat kaya ni, sama juga duk menipu orang ni, miskin cepat kaya ni. Menipu orang berpuluh-puluh, beratus juta duit hilang, menipu orang. Orang saya janji untuk tak pelaburan dan ni semua ni. Masa main forex, main bitcoin, ni semua hasil-hasil riba. Kemudian saya terlibat dengan duit judi, ni pasal judi. Kemudian saya terlibat dengan rasuah, ni duit rasuah. Macam nak taubat, ni semua kita akan tengok dalam bab taubat harta haram, insya-Allah. Panjang cerita ni. Tuan-tuan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus pergi kepada ni lah. Semua ni saya dah tunjuk dah kita. Okey, ni taubat harta haram ni. Baik, harta ni sebenarnya adalah amanah Allah. Dah harta adalah ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu Quran beritahu. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahawa harta bendamu, anak-anakmu. Kita kadang-kadang sibuk dengan cucu. Tok tak mari masjid, tak mari surau, nenek tak mari masjid, tak mari surau, cucu balik.
Ataupun anak-anak tinggal cucu, suruh jaga cucu, sibuk dengan cucu kita, tak sempat mari masjid surau. Bukan tak boleh jaga cucu, tapi jangan kita abaikan tanggungjawab kita solat dengan Allah berjemaah di masjid surau. Ni ada cucu, habis sibuk dah buat berjalan cucu pula, pergi shopping mall sana, shopping mall sini, habis kita terabai. Sebab tu dikatakan fitnah anak dan cucu ni. Kita kan ada anak, kita jaga anak. Cucu kita kan ada mak bapak dialah jaga. Apa kita sibuk nak jaga pula? Ustaz nak main dengan cucu, bolehlah, tapi jangan kita lara, jangan kita jadi apa ni, deviate apa, terpesong daripada matlamat asal kita, iaitu nak mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu dikatakan ujian. Dan harta adalah amanah, bukan milik kita. Amanah, apa makna amanah? Orang pinjamkan. Siapa pinjamkan? Allah Ta'ala pinjamkan. Jadi kita ni penjaga amanah. Sebab harta benda semua milik Allah. Jadi kalau kita menjaga amanah, sepatutnya kita uruskan harta mengikut ketetapan Tuhan yang mempunyai harta. Siapa Tuhan punya harta? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak ikut ketetapan Allah, kita tak ikut kehendak Allah, kita tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Harta tu kita ingat macam harta kita, sedangkan kita hanya pemegang amanah dan kita hanya meminjam, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kena faham hakikat harta yang kita ada. Sebab tu Allah tu tarik harta tu. Kita kata ingat harta kita, sebenarnya harta tu milik Allah. Jadi kita dipinjamkan. Jadi Tuhan dia nak bila-bila masa, jadi dia tarik lah. Macam mana cara dia tarik? Macam-macam lah. Kena curi, kena tipu, rumah terbakar, kereta rosak, macam-macam lah harta ditarik. Kita ingat harta kita. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, harta itu milik aku. Anywhere, any place, anytime, aku boleh tarik balik. So it should be a pit stop. It should be a pit stop untuk kita. Maksudnya kena review, revise, reconsider, re-evaluate bila mana berlaku ujian daripada Allah. It is a pit stop. Allah Ta'ala sayang kita tu, uji kita. Jadi kita revise, review, re-evaluate apa yang Allah nak. Takut kita lari, terlajak. Bukan ujian tu semata-mata menghapuskan dosa, tapi Allah Ta'ala nak bagi peringatan kepada kita, takut kita terbabas di atas muka bumi ni. Jadi maksud harta haram, kata Imam Ghazali, pertama, harta haram seperti riba, rasuah, judi dan ihtikar. Ihtikar ni kita monopoli lah. Sebab tu bahaya ni kita berniaga, kita tak mengaji ilmu dalam bab menguasai barang-barang tu. Atas dasar kita ada self interest. Kita tahu harga nak naik, kita pegang barang, kita hold barang, kita sembunyi barang, kita sorok barang. Bila harga naik, baru kita buat keluar barang. Itu namanya ihtikar. Dan untung itu semuanya haram untuk kita. Kita ingat boleh untung banyak ni, harga beras nak naik, harga gula nak naik, harga ikan nak naik. Tapi ikan tak boleh sorok, sorok pun busuk juga. Tapi kita tak mengajar ilmu bab perniagaan, kita ingat benda tu untung besar pada kita. Dalam Islam disebut ihtikar, maka haram sama sekali kita sorok barang, sembunyi barang, sebab kita dapat untung lebih. Tak boleh, tak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada 8 perkara harta haram. Pertama, riba, gharar, judi, tipu, rampas, ihtikar, rasuah dan perniagaan yang tak patut syariah. Kita nak berniaga pun hati-hati, cari berniaga yang tak patut syariah. Masalah kita nak jawab di akhirat nanti. Baik. Haram, nak tahu dulu sebelum taubat, harta haram ni dua kategori. Haram li zatihi wa haramun li ghairihi. Sebab kaedah taubat tak sama. Kalau harta haram li zatihi, kaedah taubatnya lain. Kalau harta haram li ghairihi, kaedah taubatnya lain. Jadi harta haram secara zat apa? Arak, babi, judi, rokok dan binatang yang tak sembelih. Saya minta maaf lah, saya sebut rokok tu haram secara zat. Tak boleh nak buat apa lah. Oh ustaz, rokok aja haram, vape okey pun, sama je. Secara zat. Sebab tu tuan guru ni Abdul Aziz almarhum tu, kan dia minta penduduk bacuk. Sebab tanah bacuk tu bagus untuk tembakau. Tapi tuan guru minta jangan tanam tembakau, sebab dia nak menghasilkan rokok tu daripada tembakau. Tak, tanah tu dibacuk sesuai untuk
untuk tembakau. Di Malaysia ni dia ada tanah-tanah sesuai macam Kedah. Tanah di Kedah sesuai untuk padi. Tak boleh tanam benda lain lah. Padi, perlis, harum manis. Harum manis je kalau tanam di Thailand sebelah je tak jadi. Tanah tu Allah Ta'ala jadikan. Pasir putih di Kelantan untuk cili. Sebab tu tengok sos tomato the life. Sos cili life, jenama life tu. Saya difahamkan daripada cili pasir putih. Sebab tanah pasir putih tu sesuai untuk cili. Allah Ta'ala jadikan negara kita ni memang subur setiap tempat tu. Macam Johor dengan nenasnya kan. Ada satu tuan-tuan ada peluang pergi ke Bangi, Sungai Merak. Ada seorang mak Allah tu tanam nenas atas tanah wakaf 8 ekar. Tak cukup lagi tu, dia minta lagi 12 ekar. Allah Ta'ala anugerahkan dia. Dia biasa je tanam nenas. Nenas dia pakai M2 ke? Nenas. Tapi hasil tanah wakaf tu, dia hasil tu dia buat jualkan harga yang lebih murah, dia ekspor nenas, dia buka peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan lain dalam bab nenas. Pergi tengok model wakaf menggunakan nenas. Satu lagi model wakaf menggunakan buluh. Tanah wakaf dibangunkan buluh. Buluh kan untuk biochar. Biochar ni sekarang teknologi untuk baja. Hasil pada buluh tu. Dan buluh juga baik untuk carbon emission. Sebab buluh paling cepat tumbuhan yang menyerap lebihan karbon di atas muka bumi ni. Jadi buluh ditanam untuk absorb karbon, tapi buluh juga sesuai untuk biochar, satu jenis teknologi dalam bentuk baja. Allah Ta'ala buat ni semuanya hebat. Tapi nak ceritanya penggunaan tanah wakaf tadi, kenapa ke situ saya pergi? Jauh. Pasal tanam tembakau tadi kan. Allahu Akbar. Jadi yang mana boleh berhenti kena berhenti. Ada seorang sahabat saya di Bais Muamalat, dia memang perokok tegar. Tapi saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, dia berhenti pada merokok. Tapi dia nak berhenti tu 3-4 bulan tu mata tu dia beru ni mulut ni, muka tangan ni. Sebab apa? Sebab dia tengok dengan mata kepala dia sendiri ayah dia meninggalkan isap rokok. Ayah dia kuat juga isap rokok, tapi dia tengok betapa susah dan merananya ayah dia nak meninggalkan rokok. So internal factor, kita berubah ni ada dua, external factor, internal factor. Dia tengok mata kepala sendiri ayah dia merana kerana rokok. Sebab dia 3-4 kotak sehari biasa rokok. 3-4 kotak, bukan 3-4 batang, 3-4 kotak rokok. Tapi dia tengok merananya ayah dia nak meninggal, internal factor dia berubah, motivate himself to change. Tapi dia nak berubah tu 3-4 bulan. Ketar. Makan coklat hack, habis coklat hack lah makan. Tapi dia berubah. Boleh berubah. Akhirnya sekarang dia tak merokok dah. Sebab dia tengok dengan mata kepala sendiri betapa susahnya ayah dia menghadapi ujian maut kerana sakit merokok. Yang kedua, haram li ghairih. Haram ni disebabkan cara kita dapat. Cara kita dapat. Asalnya harta tu halal, tapi cara kita dapat. Macam kita tipu, kita curi, kita riba, kita rasuah ni. Halal 50 ni. Tak ada pun tanda jakim, tak apalah, tak ada tanda jakim pun memang halal. Jadi macam mana jadi haram? Cara kita dapat tu lah. Asalnya halal, tapi cara kita dapat. Kita tipu, haramlah 50. Kita riba, haramlah 50. Kita rasuah, haramlah 50. Itu cara kita dapat. Jadi daripada kaedah ni barulah ulama tetapkan macam mana nak taubat atas haram ni. Kita ingat harta haram ni boleh sedekah, kita ingat harta haram ni boleh bayar zakat. Tak boleh. Harta haram tidak boleh dibayar zakat, dan harta haram tidak akan dicuci dengan zakat. Sebab zakat hanya untuk harta halal sahaja. Kita duk fikir kita je, ilmu tak ada, tak apalah, kita tipu orang 200,000, 500,000, kita bayar zakat lah, nanti cucilah harta kita. Siapa yang ajar? Sebab zakat tunjuk harta halal sahaja, harta haram tidak boleh dan tidak sah sama sekali dia bayar zakat. Sedekah, ustaz, sedekah. Kita makan rasuah 20,000, kita sedekahlah kat masjid surau, kita wakaf sikit kat masjid surau. Cucilah ustaz. Tak boleh. Tidak akan dicuci juga harta haram dengan sedekah, tidak akan dicuci juga harta haram dengan wakaf, infak. Tak boleh. Itu bukan kaedah dia.
Allah Akbar. Jadi nak taubat, ini dalilnya. Man kanat lahu madlumatun li akhihi min 'ardihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salih akhadha minhu biqadari madlumatihi wa in lam takun lahu hasanat akhadha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Rawahu al-Bukhari. Tuan-tuan jangan baca hadis macam saya baca pula. Tak apa, baca hadis ni tak apa. Dia tak perlulah berdengung menggunakan tajwid, tak apa. Sebab baca Quran saja kena betul. Warattilil Qur'ana tartila. Quran saja kena baca dengan tartil, iaitu dengan tajwid, makhraj kena betul. Lain pada Quran tak apa, asalkan makna jangan lari. Kita nak baca macam mana pun tak payah nak baca man kanat lahu, tak payah lah, itu hadis. Hadis ikut kita lah nak baca macam mana pun. Tapi kalau Quran tak boleh. Sebab arahan Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita kadang-kadang main-main baca Quran, tak boleh. Sesiapa yang ada bersangkut paut kezaliman dengan saudaranya, ni dosa dengan manusia ni, baik berkaitan dengan kehormatannya, kita tak jaga hubungan dengan dia, aibkan dia, fitnah dia, hina dia, cela dia, atau selainnya ni merujuk kepada harta. Kita tipu dia, kita khianat, kita pecah amanah, kita makan rasuah, kita mencuri, maka mintalah dihalal daripadanya pada hari ini. Tengok, Nabi tak kata istighfar, Nabi tak kata minta istighfar, tak. Nabi kata minta halal tu. Dan ada fa tu, falyatahallalhu, ada fa kat depan tu. Au syai'in falyatahallalhu, ada fa kat depan tu. Fa tu makna litaukid. Kita mengaji bahasa Arab, litaukid, litakid. Bukan main-main. Sebab hadis Nabi, Quran kan, Nabi ni dia wahyu. Bila cakap je dia wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi keluar tu, yang Nabi buat je semua wahyu, bukan daripada Nabi sendiri, wahyu. Jadi Nabi kata falyatahallal, nak minta halal. Kita tipu orang, kita makan rasuah, kita pecah amanah, kita fitnah orang, kita aib orang. Banyaklah cerita dengan manusia ni. Maknanya kita minta halal daripadanya pada hari ini. Hari ini tu ditunjukkan ada alif lam kat depan tu, al-yaum. Ada alif lam, al-yaum, maknanya hari ini. Nabi minta kita selesai masalah dengan manusia di dunia. Ada alif lam ma'rifah, isim ma'rifah, maknanya sekarang di dunia. Jangan tunggu akhirat, sebab bila tunggu akhirat tu, qabla an yakuna dinar wala dirham, sebelum tak laku dinar dirham. Maknanya kalau kita boleh bawa duit, kita ingat tak apalah, dosa-dosa kita tebus di akhirat. Tak boleh, sebab dinar dirham tak laku di akhirat. Currency tak laku di akhirat. Sama ada ringgit, dolar, yen, yuan, pound sterling, Aussie, apa saja, currency tak laku di akhirat. Sebab tu kita nak tukar harta kita jadi pahala tu. Ringgit jadi pahala, dolar jadi pahala, yen jadi pahala, Aussie jadi pahala. Sebab yang laku currency di akhirat apa nama? Pahala. Dan di bawah tu, jika dia punya amal soleh, maka diambil daripadanya sesuai dengan kadar kezalimannya. Itu saya cerita Pak Haji disayang tadi. Ni Haji tak jumpa jari dia dunia kan? Haji tipu, Haji jual ubat tu. Sekarang ni pahala haji akan diambil, debit and credit, pahala akan berlaku di akhirat. Semua pahala haji akan diambil sebagai ganti rugi di akhirat, sebab haji tipu dia.
Oh, bayangkanlah tuan-tuan, kita tipu macam-macam hari ni. Banyak mana nak bawa pahala? Banyak mana nak bawa pahala? Itu boleh muflis di akhirat tu. Dan kalau pahala habis, dan jika tidak memiliki amal kebaikan lagi, maka diambil sebahagian dosa orang lain dan ditimpa pada dia. Kita pula kena pikul dosa. Dan nak tolak pahala tak ada. Habis-habis dah pahala. Tapi orang lain tu nak kena kita tebus. Dosa dia kita angkut. Dosa kita angkut. Bila kita angkut dosa. Habis tu kita ke mana? Neraka jahanam. Walaupun tuan sembahyang, walaupun tuan puasa, walaupun tuan pergi haji. Sebab tu saya kata hubungan dengan Allah kita jaga. Hubungan dengan manusia kita tak jaga, kita tetap dihumban ke neraka jahanam. Habis pahala kita, habis amal kebaikan kita. Hari ni orang sungguh-sungguh buat amal ibadah. Bukan saya marah, tapi bab muamalah, bab hubungan manusia kita tak jaga. Allahu Akbar kabira. Maka daripada sini digariskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 muka 85 dalam bab taubat. Tuan-tuan boleh bukalah. Ni kaedah taubat dalam mazhab kita ni, bukan mazhab lain. Imam Nawawi ni mazhab kita lah ni. Ustaz, saya taubat pakai mazhab lain. Ikut tuan lah kalau tuan pakai taubat mazhab lain. Ni saya mengajar ni taubat dalam mazhab Syafi'i lah. Daripada hadis ini, maka kata Imam Nawawi, taubat itu bagi setiap dosa, yakni maksiat kepada Allah, maka 3 syarat. Taubat ada syarat dia. Kita langgar syarat taubat, maka tak sah taubat kita. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Imam Nawawi, barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat tertolak di sisi Allah. Dia ada syarat dia. Sebab tu taubat tak sama dengan istighfar. Istighfar itu bukan taubat. Kita ingat istighfar itu taubat. Bukan. Taubat ni dia ada kaedah dia, ada kaifiyat dia, ada syarat dia. Barulah kita benar bertaubat. Ni kita ingat istighfar tu taubat. Bukan, istighfar tu bukan taubat. Istighfar tu kita talabul maghfirah. Kita mohon keampunan kepada Allah. Kita bertaubat ke? Belum tentu. Kita minta ampun saja. Allah Ta'ala maha mengampun, dia maha mengampun, maha menyayang. Tapi apa kita bertaubat? Belum. Sebab kata Nabi, at-taubah adalah an-nadamah. Taubat itu adalah kamu menyesal. Taubat itu adalah kamu benar-benar menyesal. Kalau kita tak menyesal dengan kemaksiatan, dengan dosa kita, dengan kedurhakaan kita kepada Allah, mana kita belum taubat. Sebab tu kita ulang. Memanglah manusia tak sunyi daripada kesilapan, tapi dia ulang lagi. Taubat apa macam tu? Sebab kita tak menyesal. Kalau kita benar-benar menyesal, kita takkan ulang. Sebab tu syarat sah taubat yang pertama adalah meninggalkan maksiat dan dosa. Macam mana kita taubat kalau kita masih lagi dalam dosa? Macam mana kita taubat kalau kita masih lagi dalam maksiat? Contohnya kad kredit bank riba. Masih ada kad kredit dalam dompet kita, bank riba. Syarat sah taubat yang pertama kita tak penuhi. Wajib meninggalkan kad kredit tu. Kad kredit tu kena tukar kepada patut syariah. Tak, kita tak tukar, tapi kita kata kita dah taubat. Macam mana syarat sah taubat yang pertama pun kita tak penuhi lagi. Pelaporan kita dengan bank-bank riba, kita kata kita taubat. Macam mana taubat? Sebab syarat sah taubat yang pertama kita tak penuhi lagi. Rumah-rumah kita dengan bank-bank riba. Macam mana kita nak taubat? Kita kata nak taubat, rumah kita masih lagi dengan loan bank-bank riba. Wajib meninggalkan dosa, wajib meninggalkan maksiat. Itu syarat sah pertama taubat. Lepas tu saya kata ramai lagi yang belum bertaubat. Ramai sebenarnya. Sebab kita tak ada ilmu. Kita ingat taubat tu istighfar. Kita ingat taubat tu solat sunat taubat. Sedangkan syarat sah taubat yang pertama pun kita gagal memenuhi. Kita kena tinggal. Ikhtiarlah, daya upaya tinggal. Saya ceramah di Kajang minggu lepas. Ada seorang Pak Haji tu, dia tanya saya, rumah dia lah, dia ambil dengan bank riba. Macam mana nak taubat ustaz? Kena refinance lah. Rumah saya tu ambil dengan bank riba, dia sebutlah nama bank tu. Saya kata confirm bank ni bank riba, confirm lah bank riba. Habis dia nak macam mana ustaz? Kena refinance lah.
Refinance sebab syarat sah taubat yang pertama itu wajib meninggalkan maksiat. Allah Ustaz, kena bayar lawyer fee lagi, stamping duty lagi, banyaklah kos dia. Memanglah nak menuju syurga ni mahal. Ya ke Ustaz, kalau murah-murah ramai orang ke syurga. Sebab syurga ni hanya untuk mukmin yang berkualiti saja. Sebab menuju syurga itu sangat mahal nilainya. Yang kedua syarat taubat, menyesal. Ada sebut an-nadamah. Kita ingat balik dosa kita, ya Allah, menyesalnya aku ya Allah dulu, bodohnya aku ya Allah dulu, hinanya aku ya Allah dulu, ya Allah kenapalah aku buat benda-benda macam ni ya Allah. Kita benar-benar menyesal, betul-betul menyesal. Baru kita, ya Allah, bodohnya aku dulu, kenapalah aku buat benda macam ni, bodohnya aku ya Allah. Terima kasihlah bagi peluang lagi pada aku, bagi ruang lagi pada aku. Menyesal kita. Itu saya kata beza istighfar dengan taubat tu. Allah, tuan-tuan kena ingat balik. Rugi kita dulu banyak, zaman Pok Ye, zaman Agogo dulu. Kan, pergi kelab malam. Kena pergi pub, karaoke, duduk menyanyi, melanguk sana, melanguk sini. Allah Ta'ala panjang umur, syukurlah dapat kita taubat, ya Allah. Yang ketiga syarat taubat dosa dengan Allah, berazam bersungguh-sungguh tak akan buat lagi. Nanti saya kata beza dengan istighfar tu. Kita ada tekad, ada azam, tak akan buat lagi. Ini baru dosa dengan Allah ni, belum dosa dengan manusia. So dosa dengan Allah ada 3 syarat. Penuhi 3 syarat ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan mengangkat taubat-taubat kita. Sebab taubat itu sangat mustahak. Kenapa? Prasyarat untuk menghuni syurga. Sebab orang yang menghuni syurga adalah orang yang dapat pengampunan Allah. Dan dapat pengampunan Allah kena taubat. Nak taubat kena ada ilmu. Tujuh setengah dah. Dan dosa dengan manusia, sebelum saya menghentilah satu lagi, dosa dengan manusia selepas 3 tadi kata Imam ditambah. So dosa dengan manusia ada 4 syarat. Pertama, jika berkaitan dengan harta, hendaklah dipulangkan pada pemilik. Itu saya sebut tadi. Kita tipu, kita makan rasuah, kita pecah amanah, kena pulangkan balik harta tu kepada pemilik. Itu taubat harta haram tu. Dah pulang, kena minta halal pula dengan dia, minta maaf dengan dia. Jika berkaitan dengan qazaf, kita duk tuduh-tuduh orang, juga kena jumpa, minta halal, minta maaf. Jika berkaitan dengan dosa lidah, kita mengumpat dia, fitnah dia, aib dia, kutuk dia, cela dia, kena jumpa, minta maaf dan minta halal dengan dia. Itu dia. InsyaAllah. Ni syarat yang keempat. Tengok jenis dosa dengan manusia tadilah, ada 5 jenis dosa tu. Apa jenis dosa kita dengan manusia? Baru kita tahu begitu payahnya taubat dosa dengan manusia, barulah kita nak buat dosa dengan manusia tu. Kita jadi pendinding kita. Tak boleh ni, taubat susah. Ni kita ingat taubat tu mudah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, tak betul. Tapi dosa apa? Kalau dosa dengan manusia, ini hadis Nabi kata, takkan ada hadis ni pula. Hadis sahih pula, riwayat Bukhari lagi. Kalau Allah Ta'ala yang mengampunya, tak apa. Allah Ta'ala mengampuni dosa dengan apa? Kita balong je dengan manusia ni. Kita tetak orang, kita bunuh orang, kita pecah rumah, kita curi hak orang, kita zalim orang. Lepas tu, astaghfirullahalazim. Amboi, mudahnya taubat. Banyak kita salah faham. Jadi ada 4 lah. Nanti kita akan syarah kemudian lah bagaimana taubat harta haram berdasarkan kaedah kuncian yang saya dapat daripada Muzakarah Fatwa Kebangsaan, Mesyuarat Fatwa-Fatwa Negeri, Manual Pengurusan Hatta Syubhah, Fatwa Dato' Yusuf Al-Qardawi, Syekh Atiyah Saqar, dan juga Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Nanti kita bincang kemudian lah bagaimana pembersihan harta-harta itu mengikut spesifik. Harta haram li zatihi wa haramun li ghairihi. Dia berbeza kaedah taubat itu dalam bab harta. Wallahu a'lam. Ada soalan kan? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, kami mohon redha-Mu dan syurga-Mu. Ya Allah, peliharalah kami daripada murka-Mu dan azab api neraka-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang tidak benar itu tidak benar, yang palsu itu palsu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabarallahu minkum. Salah dan silap, kita maaf salah dan silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.